أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نتوسل إليك ونتقرب إليك بحبك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والصديقين والشهداء وأولياء وأبياء وأكي وصالح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الإمام شيخ حسن ناصر رضي الله تعالى عنه بشهد ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا ولعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama pembahasan kita dalam kitab Qatrul Waisiyah fi ilmi Sufiyyah ala syariatil Muhammadiyah. Pada membahaskan perkara yang berkaitan dengan nas dari hadis Nabi SAW, surat 18. Yang sebelum ini kita berhujah dengan nas daripada Al-Quran, sumber pengambilan tasawuf tersebut daripada Al-Quran, kemudian daripada hadis Nabi SAW. Kita berhenti membincangkan sebelum ini berkaitan dengan sebuah hadis yang masyhur di kalangan ahli tasawuf, iaitu sebuah hadis kursi. Sebuah hadis kursi surah 18 yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i ma aftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yatmiru bihi. Hadis yang agak panjang perbahasan dia. Ma taqarraba ilayya mutakarribuna, tidaklah seseorang hamba tersebut hampir kepadaku apabila setelah mana bimisli ma iftaradtu alaihim, bimisli adai maftaradtu alaihim, apabila sehinggalah dia melaksanakan perkara yang aku wajibkan ke atas dia. Itulah maksudnya. Makna nak hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni kena buat benda yang wajib yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka hampirlah seorang tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baik sembahyang subuh, kita baik sembahyang zuhur, baik sembahyang maghrib, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, hampir kita kepada Allah Ta'ala. Baik zakat, baik haji, baik puasa, hampir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah al-mutaqarribuna. Istilah al-mutaqarrib, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala apabila dia melakukan perkara yang aku wajibkan ke atas dia. Itu hadis, memang hadis riwayat Rasulullah, tapi kalam-kalam Allah, makna kalam-kalam Allah. Ini hadis kursi, bukan hadis dia biasa. Hadis Nabawi, hadis Nabi dengan hadis kursi. Memang hadis yang datang daripada lidah Rasulullah SAW, tapi makna kalam adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan hadis Nabi. Hadis Nabi daripada lidah Rasulullah, makna kalam daripada Rasulullah SAW. Hadis kursi, faham? Daripada lidah Rasulullah, makna kalam daripada makna kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah sampaikan terus diilhamkan daripada Allah Azza wa Jalla, bawah sikit daripada Quran.
Al-Quran kalamullah disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis kursi ini pun kalamullah, tapi terus disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya, dan senantiasalah seorang hamba tersebut hampir kepada aku. Tadi Allah Ta'ala beritahu buat benda yang wajib, maka orang tersebut hampir pada aku. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu, dan sentiasalah seorang hamba tersebut hampir kepada aku bin nawafil, dengan dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Buat benda sunat, maka sentiasalah hamba tersebut hampir kepada aku. Hatta uhibbahu, sehinggalah aku jatuh cinta kepada dia, sehingga aku kasih kepada dia. Makna buat benda wajib, buat benda sunat, maka dapatlah kasih Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah apa jua benda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau yang wajib itu ra'sul mal, kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Yang wajib ini modal berniaga. Sunnah ini adalah riba, adalah ribuhun dia, adalah untung dia. Untung kok pulang modal, kalau berniaga pulang modal ponek badan bepo. Ya. Jadi kita nak untung berniaga. Untung berniaga itu adalah sunnah. Melakukan perkara yang sunnah, maka dapatlah kita untung. Ya. Maka untung ini menjadi asbab, sunnah menjadi asbab seorang tersebut dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benda-benda sunnah? Sunnah banyak. Ya, kita dah mengaji semua. Sunnah banyak. Sunnah, benda yang Nabi sebut, benda yang Nabi buat, benda yang Nabi akui, itu adalah sunnah. Ada benda Nabi sebut, Nabi tak buat, sunnah. Ada benda Nabi tak sebut, Nabi buat, sunnah. Ada benda Nabi tak sebut, tak buat, tapi Nabi takrir, Nabi mengakuinya, Nabi mengesahkannya. Maka ya sunnah. Banyak sunnah. Ya, jadi buatlah apa jua perkara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali Nabi sebut, walaupun sekali Nabi buat, maka ia adalah sunnah. Dia adalah syariat. Ia adalah syariat. Apa jua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Walaupun berbentuk adat. Walaupun berbentuk adat. Kalau orang kata pakai serban ni adat bagi orang Arab, tapi bila Nabi buat, dia tak jadi adat, dah jadi syariat. Sebab dia apa jua perbuatan Rasulullah, ya, qaulan wa fi'lan, ya, sunnah qauliyah dan juga sunnah fi'liyah. Benda Nabi cakap, benda Nabi buat, semua syariat belaka. Maka ia adalah sunnah Nabi SAW yang menjadi asbab seorang tersebut menjadi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ahabbtuhu, apabila aku dah kasih kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran bagi dia untuk dia mendengar. Wa basarahu allazi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatan bagi dia untuk dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangan bagi dia untuk dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kaki bagi dia untuk dia berjalan. Ya. Wa qalbahu allazi yadmiru bih, aku akan menjadi hati baginya untuk dia menyembunyikan sesuatu. Apa maksud hadis itu? Kalam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dibawa hadis ini dalam perbahasan tasawuf. Tak boleh memaham hadis ini secara zahir ayat. Kan kok boleh Tuhan nak jadi mata, Tuhan nak jadi telinga, Tuhan nak jadi tangan, Tuhan nak jadi kaki, macam mana pula? Kan? Jadi kena faham maknanya. Artinya tiada suatu pun kejadian di alam ini yang dijadikan oleh makhluk kerana pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, hati dan roh semua makhluk adalah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis dekat sini, di sisi ulama Syekh Husn Nasir maklumkan, melihat kita kerana Allah dicipta Tuhan, penglihatan kita dicipta Tuhan, mendengar kita dicipta Tuhan, ya. Tangan bagi kita menyentuh dicipta Tuhan, kaki bagi kita berjalan dicipta Tuhan. Kena rasa macam tu, kan? Dan ia adalah salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita bahaskan sebelum ni.
Allah itu maha mendengar. Dia beri sifat maha mendengar itu kepada kita juga. Sifat ma'ani kan. Ya, sifat ma'ani, sifat yang berbangsa ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada makhluk manusia. Ya. Allah mendengar, diberinya sifat mendengar itu pada kita. Ya. Allah melihat, maha melihat, diberinya sifat melihat itu pada kita. Jadi melihat kita ni dengan sifat siapa? Sifat Allah Azza wa Jalla. Mendengar kita dengan sifat siapa? Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ma'ani. Ya. Kita dapat rasa sifat Tuhan tersebut. Maka melihat kita kena faham, dapat dan lihat ini ya Allah dengan sifat Engkau. Di mana sifat melihat pun ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Beza si kita ini melihat ini dengan perantaraan, dengan menggunakan mata. Ya. Sifat bagi mata dia melihat, sifat bagi telinga mendengar. Ya. Ada alat dia. Allah melihat tanpa perantaraan, tak guna mata. Allah mendengar tak guna telinga, kita mendengar menggunakan telinga. Ya. Dan boleh jadi ada mata tak dapat melihat, boleh jadi ada telinga tak dapat mendengar. Sebab apa? Perlukan kepada perantaraan. Sifat tersebut ya, perlu kepada perantaraan. Bagi Allah Ta'ala tiada terbatas, tidak perlu perantaraan. Tapi sifat ni kita boleh rasa tak? Boleh rasa. Ya. Boleh faham tak? Boleh faham. Melihat, kita dapat melihat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, mendengar kita dengan sifat Allah Taala. Berkata-kata, kalau dalam sebahagian hadis lain, walisanahu alladhi yantiqu bih. Ya. Dan Allah Taala menjadi lidah bagi dia untuk berkata-kata. Allah Taala menjadi lisan bagi dia untuk dia berkata-kata. Berkata-kata ni sifat siapa? Sifat Tuhan. Kalam. Kan kudrah, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 7 sifat itu adalah sifat ma'ani. Bahasa universiti sebut sifat abstrak, saya tadi. Ya? Abstrak. Benda yang tak boleh dilihat tapi boleh dirasa. Ya? Sifat yang membentuk abstrak. Ya? Tak boleh dilihat tapi boleh rasa. Tapi nak gambar, nak cerita tak tahu. Contoh tadi, kalau melihat, macam mana kita nak khabar kita melihat sesuatu perkara dalam keadaan macam mana? Boleh tak kita pegang lihat? Tak dapat kita pegang lihat tu. Ya. Bagi saya penglihatan 1 kilo tak dapat dah. Bagi saya pendengaran 1 kilo tak dapat. Benda yang tak dapat dipegang tapi boleh rasa. Ya. Benda tak dapat nak dilukis. Macam mana lihat tu? Tolong lukis sikit. Ya. Macam mana sifat melihat tu? Tolong wujudkan, jisimkan dia, jirimkan dia. Tak boleh. Dia sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berkata dengan perantaraan, iaitu lidah. Allah Taala tidak. Tapi Allah Taala beri, ambillah sifat ni, ambil. Dan tujuan dia tak lain dan tak bukan untuk mengingati dia. Melihat, kita dapat melihat. Ya, alhamdulillah. Dapat melihat. Kita kena ingat siapa bagi kita lihat, dan siapa sifat melihat. Mendengar macam tu juga. Ya, berkata-kata macam tu juga. Menyentuh macam tu juga. Berjalan macam tu juga. Ya, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan adalah kejadian Tuhan, min khalqillah. Semua itu tertakluk, tertulis, maktubun fi kitabin mubin, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil bahri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Semuanya termaktub pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, semua kejadian Tuhan, semua kejadian Allah Ta'ala termaktub di Lauh Mahfuz. Tak kira lah kecil, besar, halus, mimpi, besar, taubat, tak kira macam mana sekali. Semua termaktub dalam Lauh Mahfuz dengan qalamnya. Ya? Dengan qalamnya. Semua kejadian Tuhan. Semua kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalamullah, kalam Allah itu pun diletakkan di Lauh Mahfuz. Al-Quran pun diletak di Lauh Mahfuz sebelum diturunkan di Baitul Izzah, langit dunia. Ya, di langit dunia. Faham? Tidak mendengar seorang hamba itu melainkan pendengaran dengan pendengaran yang dijadikan oleh Allah Ta'ala baginya.
Begitulah juga penglihatan, tangan, kaki dan hati dan lain-lainnya. Kerana semuanya itu adalah maqdur. Ini kata. Perkara yang telah ditentukan. Maqdur, sesuatu yang telah ditentukan. Dah ada dah, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah salah satu daripada ciptaan Allah yang hebat. Fi kitabim mubin. Fi lauhin mahfuz. Dalam Al-Quran kan. Lauh Mahfuz. Diperbuat daripada zabarjud. Zabarjud pun nama yang dibuat daripada zamrud. Aywa. Zabarjud maknanya batu zamrud yang disusun rapi, rapat, cantik, delima-delima, batu-batu permata, kan? Besar. Allah Mahfuz, kan? Dan tertulis dengannya qalam. Allah Ta'ala jadikan satu lagi makhluknya yang bernama qalam, kan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam mana qalam, wa ma yasturun, apa yang ditulis oleh qalam tersebut, kan? Apa yang ditulis oleh qalam tersebut. Maka ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makdur, telah ditentukan, dah siap, kan? Apa juga kita semua, sebelum, semasa, selepas, semua dah ada dah, kan? Cara hidup mati kita semua dah tertulis dah, kan? Dan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu jugalah dengan lain-lainnya, kan? Semua juga, tak kira malaikat ke, jin ke, kan? Apa juga alam, mulk dan malakut, kita dah bahaskan. Mulk, alam yang ada nampak. Malakut, alam tak nampak. Himpunan bagi segala alam, kan? Besar, macam mana pula nak ditulis dalam Lauh Mahfuz tu? Semua kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW sebut dah, kalau Jibril itu sayap ada 600 sayap. Tuan-tuan. Sakat satu sayap dah boleh meletupi bumi. Macam mana besar Jibril alaihissalam? Jibril alaihissalam yang satu sayap dah pun mampu meletupi bumi. Kalau besar Jibril, macam mana nak besar tempat dia pula? Macam mana besar? Itu baru Jibril alaihissalam. Belum masuk malaikat lain ni. Malaikat-malaikat Israfil, Mikail, turunkan joki semua tu, macam mana kan ada malaikat hafazah, malaikat katabah, rakil, atid dan sebagainya, kan? Macam mana lah keadaan mereka pula? Jibril dia tentu besar. Alam ni lah macam mana pula besar? Takkan alam ni sebesar bumi? Kok ada satu sayap menutupi sebesar bumi? Kan? Itu pasal Jibril alaihissalam kalau turunlah mengikut kepada rupa yang sebenar, kata Nabi SAW, kau tak wujud besok. Sebab Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, mengajak Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Dipeluk Rasulullah SAW oleh Jibril alaihissalam, yang menjadi asbab Rasulullah menggigit sujud. Betul, ditutup dengan sayap sekali. Kerana itu Rasulullah SAW apabila bertemu dengan Jibril, Jibril kena menyerupai seseorang. Jibril menyerupai seseorang. Kerana itu muka Jibril seperti muka Dihyah, Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi SAW yang lawa orang, handsome orang. Jibril alaihissalam menyerupai dia, datang bertemu Nabi SAW, dalam keadaan pelbagai rupa. Bagaimana pula dengan alam dia? Macam mana pula Allah Subhanahu wa taala nak menguruskan alam para malaikat pula? Mereka hakikatnya semua ini adalah daripada Allah, bagi Allah, dengan Allah, dan tiada daripada yang lain, bagi yang lain, dengan yang lain, tetapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kita kerana Allah, mendengar kita kerana Allah, bercakap kita kerana Allah, tangan menyentuh kerana Allah, kaki berjalan kerana Allah, hati yang menyembunyikan sesuatu pun kerana Allah, bagi Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini akad agreement yang kita dah buat dengan Allah Ta'ala sewaktu kita di alam roh.
Alastu bi rabbikum? Allah Ta'ala bertanya. Kan? Bukankah aku Tuhan kamu? Aku ni Tuhan kau tak? Siapa aku ni? Kan? Qalu bala syahidna. Ya, betul. Kami beriman dengan kau ya Allah, kata roh. Kata kita roh kita lah. Kita tak ingat tu dah. Kalau kita ingat betul sepih panjang kita. Kan? Agreement kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin. Kerana engkau ya Allah. Ya, jadi semua yang Allah Ta'ala jadikan, ya, ke atas apa yang ada dalam hidup kita, sama ada zahir dan batinnya, adalah bagi Allah, dengan Allah, ya, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hanya pada sebutan dan akuannya sahaja daripada makhluk, kerana ia dipandang dari sudut zahirnya, ya. Memang kita yang mengangkit pinggan, kita yang angkit cawat pun tu, tuan-tuan. Tapi secara zahir sahaja, ya. Bukan dari sudut hakikat, dan asalnya hakikat daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan jadi macam Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah. Kan? Konsep ketuhanan diletak sebelah daripada konsep kemanusiaan. Tuhan dah jadikan kita cukup, itu saja Tuhan. Sekarang ni yang cari makan kita sendiri, kita. Tuhan tak ada kena-mengena, Allah Ta'ala tak ada kena-mengena. Jangan. Kan? Allah Ta'ala dah menjadikan kita lah kena usaha, kena bekerja korek, kena cari joki, kena apa semua. Dan semua itu atas ikhtiar kita. Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dalam penentuan kehidupan kita. Maka terasinglah konsep ketuhanan dan konsep kemanusiaan. Jadilah humanism, fahaman kemanusiaan. Meletakkan manusia lebih tinggi dalam menentukan kehidupan mereka daripada Tuhan. Tak percaya lagi dah kepada ahli agama, tak percaya lagi dah kepada ulama, tak percaya lah pada para masyayikh, tak percaya lagi dah pada ahli kitab, tak percaya dah. Ya. Kenapa? Kita berjaya kerana usaha kita sendiri. Tuhan tak ada kena-mengena, Allah tak ada kena-mengena. Konsep kemanusiaan datang, maka lahirlah humanism, fahaman kemanusiaan. Lahirlah pluralism, ya, fahaman kesamarataan dalam semua agama. Ya. Oh, Islam, Hindu, Buddha, kita sama rata. Ya. Islam dengan Allahnya, Hindu dengan patung dia, Buddha dengan patung tokoh dia, kita semua sama, katanya. Ini pening jadi. Ya, pening jadi. Inna dina indallahi al-Islam. Allah Ta'ala sebut siap-siap dah. Agama yang betul-betul ada di sisi aku, satu ya agama. Boleh? Islam. Apalah sama dengan Islam, agama lain lah. Ya, tak boleh. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu dah tinggi dah, elok dah. Kata Nabi SAW. Ya, tinggi elok dah. Tak perlu ada siapa tinggi yang tak apa. Islam tu memang ada tinggi dah. Paling tinggi. Ya. Jadi secara zahirnya memang betul lah. Tangan kita mengangkat. Tapi siapa bagi kudrah tu tadi? Kudrah ni sifat siapa? Allah. Kan kita ngaji tauhid, sifat ma'ani, sifat kudrah. Ya. Baik, nakkan mengangkat tadi, nak minum, kehendak nak minum, siapa punya sifat? Sifat kehendak ni sifat siapa? Sifat Tuhan. Iradat. Kan? Kudrah iradat kan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita kudrat, bagi sikit dia sifat kudrat kepada kita. Dapat kita bangkai ni. Bangun kita bangun. Siapa bagi kudrat bangkai ni? Allah Ta'ala. Kan? Ada orang tak dapat bangkai, tergelek. Kan? Ada orang tegak, ya, tak bangun-bangun. Kan? Terbaring deh, koreh, ya. Kan? Tak ada. Tak ada langsung sifat kudrat. Sifat kudrat itu sifat ma'ani, sifat Allah Ta'ala. Begitu juga iradat, kehendak. Kalau tak diberi sifat kudrat, iradat pada kita, macam mana nak datang ni? Macam mana nak makan, macam mana nak minum? Kan? Betul, semua daripada kita angkat. Tapi itu zahir sahaja. Zahir berlaku. Kan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an, berkehendak Tuhan akan sesuatu,
kun, jadilah, maka jadilah dia. Faham konsep ayat tu saja dah selesai dah. Tak payah kita nak pening-pening. Justru apa sahaja yang dizahirkan pada hamba itu menempati tempat pinjaman. Ini penting ayat ni. Menempati tempat pinjaman semata-mata. Melihat dipinjam ke Tuhan. Minta tak? Kita tak minta. Tuhan beri. Ambillah. Kan? Dengan sifat Rahman dia. Sifat Rahman makna Tuhan sifat yang maha pemurah. Tak payah minta diberi. Osah pemurah. Kan? Kita pun nak beri kat orang, tunggu orang minta kat kita, baru kita beri. Kan? Orang minta, barulah kita beri. Allah Ta'ala tidak. Bila masa kita minta kat Tuhan, ya Allah berilah penglihatan. Sifat melihat, tak ada, ambillah. Mendengar, ambillah. Kan? Berkata-kata, ambillah. Pek bercakap, ambil. Kudrah, iradat, ambil. Ilmun, ambil. Hayyun, ambil. Sama' ambil. Basar, ambil. Kalam, ambil. Ambil. 7 sifat ni, ambillah. Kan? Ada minta, bila masa kita minta, tak pernah minta. Pinjam, Tuhan pinjam kat kita. Pinjam pula, ada tak bunga? Tak ada bunga dah. Bila masa pinjam ni beri bunga, tak ada. Ambil. Kan? Kan? Cuma bila sampai masa dipulang, dia ambil. Sampai masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali balik. Ambil balik. Tak pun sikit-sikit ambil. Dulu tak kacau mata, sebenarnya dah pakai kacau mata. Nikmat melihat sikit. Nikmat kudrat pun sikit ambil dia. Hak dia. Dia pemilik. Ambil lah. Kita jagalah elok. Pinjaman semata-mata. Kerana itu melihat kerana Allah, mendengar kerana Allah, berkata kerana Allah, berjalan kerana Allah, menyentuh kerana Allah. Kan? Kalau ini yang kita niatkan, semua ibadat, semua pahala berlaku. Pahala berlaku. Kan? Semua kalau itu yang kita niatkan, bila maksud melihat kerana Allah, makna melihat perkara yang berbentuk ibadat. Melihat perkara yang bersifat ma'ruf. Perkara yang diperintahkan. Melihat benda yang baik-baik, bukan melihat perkara yang mungkar. Perkara maksiat lah. Tidak. Dengan benda yang Allah Ta'ala perintahkan, kita lihat, tengok alam, tengok kejadian Tuhan, kan? Mendengar benda yang baik-baik, tak ada mendengar benda-benda yang tak baik. Orang mengumpet, kita lari, kita jauh, kan? Kot mendengar pula orang berkata-kata fitnah, menfitnah dan sebagainya, kita pun lari jauh-jauh, tak nak kita dengar, kan? Cukup, kan? Kerana kita jaga semua tu, maka kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah jawabnya. Sabda Nabi SAW dalam hadis Qudsi, ya bani Adam, maradtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku ni sakit, kata Allah Ta'ala. Aku ni sakit. Kan? Adakah engkau tak datang ziarah pada aku? Kata Allah. Kan? Hadis ni jangan kita faham makna zahir. Kita tengok syarah dia. Faham makna zahir kan pening. Tuan-tuan kan? Apa pula Tuhan sakit pula tiba-tiba Allah Ta'ala tiba-tiba nak sakit. Sebab Allah Ta'ala ni maha hebat, tak ada sakit. Sakit tu sifat kurang bagi Tuhan. Makna Allah Ta'ala ni makhluk dah gitu. Bukan tu maksudnya. Jangan faham makna zahir ayat. Faham pada makna ayat. Kan? Mabna dan juga makna. Kan? Mabna dan juga makna. Kan? Faham pada mabna ayat, bentuk ayat, dan faham pada makna ayat. Kan? Kalau nak tengok rumah tu, besar rumah orang tu. Tapi nak tengok makna dalam rumah tu, nak tahu makna rumah tu, kenalah masuk. Berapa banyak bilik berapa banyak tiang berapa banyak tingkap ke lantai, pakai lantai jenis apa, itu makna. Kan? Baru faham. Kan? Kalau tak duduk tang luar ya, agak ada 10 bilik kot. Kan? Tapi rumah berapa ribu kaki persegi pun. Berapa ratus persegi pun. Dan kita kebak 10 bilik. Kita tengoklah rumah kecil ada agak 1 bilik. Ya kot, main agak-agak tengok tang luar. Itu makna. Masuklah tengok makna dia. Berapa bilik. Macam tu juga ayat. Ayat Quran. Tengok makna ayat. Dan tengok makna ayat tu. Macam tu juga hadis Nabi. Tengok makna hadis. Tengok makna hadis. Kan? Kena mengaji makna. Kan? Artinya, wahai anak Adam,
adakah kamu tidak mengetahui bahawa aku jadikan si fulan itu sebagai tempat setengah perbuatanku? Maksud ya bena Adam maritu, makna aku sakit falam ta'udni, itu maksud dia apa? Ya? Adakah kamu tidak mengetahui bahawa aku jadikan si fulan itu sebagai tempat bagi setengah perbuatanku? Makna Allah Ta'ala jadikan seseorang tersebut sakit, itu maksudnya. Kan? Adam apa marid tu aku sakit, makna aku jadikan anak Adam itu sakit. Sakit itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menjadikan dengan perbuatan seseorang tersebut sakit pada hari itu. Siapa punya perbuatan? Af'al siapa? Af'al Allah Subhanahu wa taala. Aku jadikan dia sakit. Kata Allah Taala, jika kamu menziarahi dia, nescaya kamu menziarahi perbuatanku. Kalau kamu ziarah dia, maka kamu menziarahi perkara yang aku lakukan, perbuatan yang aku dah buat kepada fulan tersebut, anak Adam tersebut. Barang siapa menziarahi perbuatanku, nescaya dia menziarahi aku. Maksud tadi kita ziarah anak Adam yang sakit itu tadi, fulan bin fulan, kita ziarah orang sakit, makna kita ziarah Allah Ta'ala maksudnya. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan dia ni sakit, kerana itu ziarah orang sakit, ibadat. Ibadat ziarah orang sakit ni. Ya, kalau musafir orang tersebut musafir kerana nak ziarah orang sakit, ibadat sepanjang musafir itu. Ya, ibadat. Inilah rahsia hikmah disunatkan kita menziarahi orang sakit dan lain-lainnya. Tetapi hendaklah kita musyahadahkan, hendaklah kita menyaksikan, hendaklah kita yakin, hendaklah kita beriman, hendaklah kita percaya Allah yang menjadikan si fulan dan mentakdirkan dia sakit. Itu maksudnya. Kan? Makna kalau kita ziarah orang sakit, maknanya kita ziarah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ziarah Allah Taala. Maksudnya macam tu. Tu maksud dia, ya bena Adam maritu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku ni sakit, kau tak nak ziarah aku ke? Maksudnya kalau ziarah orang sakit tu, maknanya kita menziarahi Allah Ta'ala yang menjadikan dia sakit. Macam tu mana Allah Ta'ala nak jadikan ibadat kepada kita. Ya, ibadat kepada kita. Mana ziarah orang sakit, maka kita yakin yang beri sakit ni Allah Ta'ala. Ya? Yang beri sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah sakit dia sakit tu, sakit ni doktor kebal kata, ya betul. Yang beri sakit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita, Allah pula yang maha, Allahu syafi, anta syafi ya Allah. Kaulah Tuhan yang maha menyembuhkan sesuatu. Dia yang beri, dia lah yang ambil balik. Kita minta doa elok-elok. Ya? Minta doa elok-elok. Itu pasal timur je musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan bermaksud tunggu meninggal baru nak bercakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar je musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya daripada Allah dan kepada Allah juga kembali musibah tersebut. Ya? Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tak jadikan satu musibah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua hadis ini diriwayat oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang panjang tadi, ma taqarrabu ilayyal mutaqarribuna, ya. Hadis yang panjang tu tadi sampailah hadis ya bena Adam maridtu falam ta'udni, hai anak Adam aku sakit, kan? Falam ta'udni, kenapa tak ziarah aku, kata Allah Taala, kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law annakum dallaytum bi jabalin ila al-ardi bihablin ila al-ardi sufla lahabta 'ala Allah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law annakum dallaytum bihablin ila al-ardi sufla lahabta 'ala Allah. Summa qara'a wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini pun satu lagi hadis yang perlu kepada perbahasan makna kalam, ya. Kalau faham dari segi mabna saja daripada zahir ayat, tak sampai maksud kita. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi Tuhan
demi Allah, ya, demi Tuhan yang diri Muhammad itu di dalam kekuasaannya, ya, lau annakum dallaitum bihablin ilal ard, kalau kamu menghulurkan tali hablin kepada bumi, ya, ilal ard sufla, bumi yang paling bawah sekali, lahabita 'ala Allah, maka Allah Taala akan menyambutnya. Itu maksudnya, ya, Allah Taala akan menyambut, dia akan turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a, maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat, dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir, dialah yang zahir dan yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Saya rasa kita tangguh dulu sebab hadis ni memerlukan perbahasan yang panjang, makna kalam yang agak dalam supaya kita jelas dan faham. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal muhibbin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma syafa'na bi syafa'atin maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barik Allahumma lana fi hadhihi asy-syahr al-mubarak, syahr Rajab. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal mardudin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.